Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Sedikit recording yang ringkas untuk hari ini. Kalau kita tengok dekat skrin, kita tengok market kita hari ini dan beberapa hari yang lepas ni agak sendu. Hari ini kita tengok di sini ada 1000 lebih counter jatuh dan cuma ada 100 counter je yang naik. Maknanya market sangat bergelora lah. Kan, so apa yang kita boleh buat sebagai trader bila market bergelora macam ni kan. So one of the thing yang kita boleh buat ialah kita boleh kaji saham-saham yang under value, because bila saham jatuh ni maknanya harga akan discounted lah. And over the past few weeks actually harga dah banyak turun ni. In fact ada banyak counter yang dah turun, and many also that the analyst dah kaji dan consider diorang sebagai under value, and these are the counter yang kita boleh ambil peluang untuk beli balik, untuk beli, untuk masuk bila dia buat reversal nanti. Okay, so hari ni kita nak tunjuk di mana kita nak cari counter-counter yang under value ni, and then apa persediaan yang kita boleh buat untuk kita aware yang dah sampai masa untuk kita masuk nanti. Okay, let me stop sharing this one. Let me share the other screen. Okay. Alright. So dekat screen ni basically kita pergi dekat iSaham. Dekat iSaham ada satu screener ni. Kalau kita pergi kat screener sini, view more. Dekat value screener ni, there's one screener called undervalued by analyst. And undervalued by analyst. Okay. Kalau kita buka screener ni, so this screener basically apa yang dia cakap ialah screener ni dia list counter yang dah dikaji oleh para analis di dalam industri. Kan? Dalam industri maknanya dalam kita punya market lah. Okay, dekat sini dia ada, bila kita buka dia sort by potential upside percentage, maknanya daripada current price to the analyst punya fair value ni dia calculate dia punya percentage. Macam yang first one ni non syariah lah, dan the second one ni katakan baik, contoh yang second one ni harga sekarang 14 sen, tapi mengikut kajian analis dia punya fair value dia patutnya RM2.67 sekarang. So maknanya dia ada potential untuk naik daripada 14 sen kepada RM2.67 ataupun 1,807%. Kan, berapa lama dia nak naik tu kita tak tahulah, nobody knows. Kalau kita buka G3 ni, and kita buka G3 ni, okay, G3 ni may not be a good example lah, tapi anyway because fundamental dia tak kuat kan. Anyway, kalau kita tengok dekat entry dekat iSaham ni, under fundamental kita pergi kat fair value. Kat sini dia ada tulis ni, average analyst punya fair value. In this case dia kata ada satu rating je. Satu rating punya ada satu analyst sajalah yang ada buat kajian. Analyst tu kata potential dia RM2.67 kan. Harga sekarang ialah 14 sen kan, 14 sen. So itu cara kita boleh tengok kan dalam iSaham ni. Apa yang I lebih suka tengok ialah instead of dia sorted macam ni, I sort by iSaham score. So klik je kat sini. Klik kat sini, klik lagi sekali supaya dia sort iSaham score paling tinggi. Because in this way kita boleh dapat saham yang fundamentally bagus kan. Bila saham iSaham score ni tinggi, the likelihood that the fundamental bagus tu lagi tinggilah. So kalau tengok sini, Sintex ni jadi nombor 1 kat sini. Ya, sebab dia saham skor paling tinggi, potential upside dia cuma 44%, current price is 3.98, analis kata fair value dia 5.75. So kalau kita masuk Sintex ni, kita tengok fundamental punya skor pun iSaham dah tak tinggi kan, 8.5%.
85 point kan, which is good lah. Technical dia tak berapa bagus sebab dia tengah sideway apa sekarang ni kan. Technical dia belum masa untuk masuk lah, tapi kita boleh perhatilah saham ni kan. And kalau kita turun bawah, pergi dekat fair value, kita akan nampak di sini ada 5 rating. Ada 5 rating, maknanya ada 5 different analyst yang dah buat kajian, and secara average-nya saham dah kira RM5.75 is the fair value based on these 5 different ratings. And so sekarang 397 dia ada potensi untuk naik sampai 5 berapa tadi? 575. So dah ada potensial lah. So kita boleh perhatilah saham ni. Kalau tengok kat sini pun tengok RSI dia pun menarik ni. Dia dah sampai kat bawah. Bila dia pusing, stokastik pun sama. Stokastik pun dah nak cross satu. Kan? So ni tunggu masa ni. Dia pusing patah balik ni ada potensial untuk entry lah tu. Okay. So balik kepada listing tadi tu, apa yang I buat and sebagai praktis, so I akan gunakan list ni, I ambil daripada yang skor 8 ke atas, daripada Atai Ames lah. Atai Ames ni ke atas ni, I akan buatkan satu watch list dalam TradingView. Kan? So saya ambil daripada Sintex, Harta, Kosan, Franken, bla bla bla, sampailah ke Atai Ames tadi. Atai Ames kat sini kan. Ini skor 8. And I jadikan dia watchlist dalam TradingView. So dalam TradingView, I dah buat kat sini, just to save time. Dah ada Sintex sampai Atai Ames kat sini kan. Ikut susunan tadilah. Kan, yang ni skor paling tinggi, yang ni skor paling rendah 8.0, yang ni 12.2 tadi kan skor. Kan. So bila dah masuk watchlist ni, apa yang buat, I pergi dekat Sintex tu, I akan draw the analyst fair value punya estimate tu kat mana. So in Sintex punya case tadi, dia dekat 5.75 kan. So I draw that line. So that I tahu that is the potential. Current price is 397 right now. And ini live ni. Sekarang 11.4 pagi. Kan? So ni live. So that is the potential dia boleh naik lah. Dia, kalau kita letak pembaris kat situ, potential dia boleh naik lebih kurang 44% kan. Bila boleh beli tak tahu lagi lah. Kita kena kajilah sikit bila kita boleh masuk. Sekarang ni tengah sideway ni. Dia tengah sideway cantik. Kan? So kalau dia ada candle hijau, bullish candle hijau, and ada volume, mungkin ada sign untuk masuk lah. So bila kita masuk tu, kita ada beberapa opportunity lah. Satu, nak short term, kita boleh masuk bawah ni, kita jual dekat sebelum resisten. Kalau kita jual sebelum resisten pun, itu pun dah dapat 7%. Kan, sebelum resisten tu. Masuk kat situ, jual kat situ. Sebab kita tak tahu lagi dia akan pecah dia punya sideway ni. Sideway ni lama ni. Yang daripada Oktober ni. Oktober tahun lepas. Dia sideway. So dia nak kena pecah 430 tu. 430 tu dia nak kena pecah tu. Tapi kalau dia pecah 430, dia pecah pula all time high tu, dia ada potensial lah untuk naik sampai 575. Sebab analis dia adalah sebab dia kenapa 575 ni dia dah kaji. Kan? Okay. So untuk setiap saham yang kita ambil daripada saham tadi, kan Harta, kita pergi balik dekat tadi. Harta, dia punya analis kata dia boleh potentially naik sampai RM15.40. So RM15.40, kita tandalah RM15.40 kan. Tanda tu sebagai fair value dia, RM15.40. Kan. So dia ada potensial naik sampai RM15.40 kat situ. Kosan pun sama kan. Kita ulang je benda yang sama. Bagi contohlah 3 counter. Kosan RM5.95, sekarang RM4.10. RM5.95 dia punya potential. Kan, pergi kat sini, alamak, lupa pula. RM5.95, okey. RM5.95, 595 lebih kurang kat situ. Kan. 595. Okey. Letak. So itulah potential dia kan. Berapa persen tu? Daripada harga sekarang ke situ lebih kurang 44% kan. Tapi
bukan hari ni boleh masuk kita kena tunggu, kena kajilah, tunggu bila dia ada sesuai masuk. Okey, I ambil satu lagi, rubber racks. Okey. Rubber rack ada letak tu, ada potensial RM3. Okey, masih RM3 ke? Masih RM3. Sebab itu buat semalam. Okey, so RM3 tu masih samalah. RM3. Okey. Potensial dia kat situ. Okey. Bila nak beli tak tahu lagi. Okey. So now let's say assume yang semua ni kita dah tanda dia punya fair value dia kat mana. Kan? Apa yang kita boleh buat seterusnya? Kan? Macam mana kita nak apa tu nak bagi trading view ni alertkan kita yang dah sampai masa untuk kita perhati benda ni, ada potential entry point lah kan, put it that way. Let's go back to Syntax tadi kan. Let's go back to Syntax. Okay, apa yang I buat ialah I gunakan EMA punya indicator kan, sebagai kita punya guideline kan. Dekat sini I buat satu EMA. Siapa yang ikut I punya group ni, basically you tahulah, I combine EMA 5, 21, 55, 200 dalam satu indicator. Okay. Okay, and this one actually the script ni I boleh share, I boleh letak nanti the script ni. And so simple je. Kan, dia ada I plotkan yang super short ni basically EMA 5, this one. Kan, EMA 5, EMA 21, 55 dengan 200. So yang 5 tu I buat color yellow, yang 21 tu I buat color biru, EMA 55 color merah, and 200 color green, hijau saja. Kuning, biru, merah, hijau. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Okay, so ada 4 plot kat situ. Okay, so itu dia punya script dia. So menggunakan script tu dan jadikan dia punya indicator kat sini. This is what you see on the screen lah. So kalau kita tengok pada chart ni, ni apa ni, Syntax ni kan. So EMA 5 ialah line kuning. So line kuning ada dekat sini kan. Besarkan sikit lah. Bagi nampak jelas sikit. Okay, tu line kuning. Line biru tu EMA 21, duduk atas. EMA 50 duduk bawah biru. And then EMA 200 kat bawah ni. Okay, so dari sini kita boleh tahu yang EMA 200 kat bawah bagus. Maknanya dia in a way is uptrend lah kan. Tapi current price is bawah EMA 50, which is not good kan. Sebenarnya dia masih walaupun dia uptrend tapi dia uptrend yang lemah kan. Kita nak dia patah balik duduk atas EMA 50 dulu baru kita ada comfort untuk belilah, untuk entry. And then EMA 20 pun masih duduk atas kan. So kalau boleh kita nak price tu dah atas 50, atas 20. Dua-dua tu duduk atas. So macam mana I menggunakan this indicator untuk buat alert kan, supaya bila dia mencecah ataupun dia dah cross balik ke atas, baru trading view akan bagi tahu kita dah masa untuk kita tengok balik benda ni kan. So senang je kan. So in this case the fundamental is kita tengok line mana yang paling tinggi sekarang ni. Line yang paling tinggi ialah line biru, which is EMA 21 kan. So kita akan buat alert atas line tu. So maknanya kita nak tunggu price tu naik balik ke atas, dia dah langgar, dah cross line EMA 21, dan kita tengok balik masa tu dah sesuai ke belum untuk beli. Cara nak buat alert tu ialah pergi dekat this icon kat atas ni, create alert punya icon, ataupun you can press alternate A, and bila you klik kat situ dia akan keluar this is the Syntax punya counter, and condition dia kita nak dia cross up. Kita nak cross up apa? Kita nak cross up EMA plot nombor 2. Plot ni ada banyak 1 2 3 4 5 6 ni. Tapi in this indicator tadi yang nombor 2 ialah EMA 21 kan. Yang plot pertama tadi EMA 5. Plot nombor 2 which is EMA 21, bila dia cross up kita nak alert ni trigger once per bar kan. And then
kita nak dia notify on the app, kalau you pakai app, kalau you pakai browser, you nak dia pop up on the screen. Kalau you nak dia email to you, you can send email. In my case, I ada pakai TradingView Telegram ni, so dia hantar message to Telegram. Kan? Kalau you nak buat Telegram punya ni, you pergi kat tradingview.to ni, ada instruction dia macam mana nak set up this thing. Kan? So in my case, dia akan notify dekat app, dekat phone, dia akan notify dekat browser, dia pop up, at the same time dia akan hantar Telegram. And then create. Kan? Create je. You klik create, dia akan keluar dekat sini. So I dah create benda tu semalam sebenarnya. Dah ada keluar kat sini. Dah ada. Kan? So at anytime kalau nak disable, just remove je lah. Tapi selagi benda ni aktif, dia akan monitor lah. Kan? In this case, dia this one that just now is the plot nombor 2 tadi. Plot nombor 2. Crossing up. So kalau price tu naik, dia cross line biru tu, alert tu akan trigger. Okay. So go back to the watch list just now. Kita boleh buat benda yang sama dekat harta. Dekat harta, dia punya situation lain. Kan? Dia tengok yang line paling tinggi ialah EMA 200. Kan? So EMA 200. So maknanya ini memang tengah downtrend lagi ni. Kan? Kalau kita tengok jauh pun memang downtrend lah. Jauh memang duduk downtrend lagi kan. So bila downtrend, maknanya dia kena lepas EMA 200 dulu. So untuk harta, kita punya alert would be crossing up, ambil indikator tadi EMA 521 ni, indikator ni, kita nak yang nombor 4, EMA 5, EMA 20, EMA 55, EMA 200. So yang nombor 4 ni lah, ambil nombor 4. Once bar, sama je, and then create. Okay, so this one pun I dah create lah semalam. Kan? So dah ada. So maknanya bila dia dah cross line hijau ni, this line hijau ni, and line EMA 200 ni, dia akan alert. Kata, okay, time to look back at this particular stock. Maybe dah ready dah untuk kita masuk. And maknanya hopefully by that time, dia dah naik, dah upward dah. And dia dah upward and then dah ready. Bila sampai masa tu, kita tengok pula, dia dah naik 200. What about 50 dengan 20? Kan dah lepas ke belum? Kalau dah lepas, maknanya dah cukup syarat lah tu. Kan? Untuk untuk kita entry, and then tengoklah volume kat bawah ni. Kan? Itu semua back to basic lah. Kan? Untuk entry point tu. Okay, cuma nak tunjuk macam mana kita dapat alert. Okay. Okay. Satu lagi lah. Tunjuk satu lagi. Kosan. Okay. Kosan. Banyak lain lah pula. Okay, tengok. Kosan sekarang lebih kurang macam harta juga tadi. Line hijau yang kat atas. So line hijau kat atas, maknanya kita buat alert atas line hijau tu. So kita klik dekat create alert. Kosan. Crossing up. Value tukar pada EMA punya indicator. Plot, kita nak ambil plot nombor 4. Because yang tu EMA 200 tadi. Once bar, pilih apa option alert jenis alert tu and then create. Okay. Alert name ni optional. Nak letak pun boleh, tak letak pun boleh. Tak kisahlah kan. It doesn't matter. And, okay. And then, so kalau tengok kat alert ni, I dah buat dah semua dah. And ada semua dah buat daripada Supermax, Kosan, Harta, Rubberex, SP Metal, Harbor, End-to-End, VS. Semua dah buat dah. Kan? Dah get ready. Bila, kalau you tengok, you kaji ni, I dah kaji one shot last night. Kan? Tapi I kaji ni, boleh kata semua tengah duduk kat bawah sekarang ni. Kan? Dekat kaki, dekat support lah basically. Kan? Semua duduk kat bawah. Kan? Semua tunggu masa yang sesuai untuk masuk je. Kan, tunggu masa sesuai untuk masuk. So boleh kaji. The reason kita guna list ni because kita analis dah cakap potential dia tinggi kan. Macam yang ni potential dia kalau kita beli, kalau daripada harga sekarang ni dekat 40% yang boleh naik. Tapi kalau dia katakan kita ambil daripada EMA 200 pun and still 30% boleh naik. Kan, still a good a good amount of profit lah yang kita boleh dapat kan. Okay, so itu saja sharing untuk hari ini. Lebih kurang 20 minit punya sembang-sembang. Hopefully beneficial.
yang mana you all boleh guna untuk prepare for this opportunity. Sebab harga setengah jatuh, ni kita panggil kita beli on sale. Kita nak beli on sale. Sebab kalau tengok kebanyakan saham-saham ni memang dia jatuh banyak dah ni. Ni daripada puncak ni dia jatuh. Kejatuhan banyak persen tu. Kejatuhan dia kalau ikut sampai bawah ni 66% dia jatuh. Kan? So kalau kita ambil daripada EMA 200 tadi kepada analyst tu, kita ada potensi untuk dapat 31%, tapi kalau naik kepada previous high tu ada 100% lagi boleh dapat. Kan? So this is kita panggil beli dekat buku lali. Kan? Dia dah turun sampai tapak kaki, ni buku lali dia somewhere here lah nanti bila dia dah naik nanti, somewhere here is the right time to buy. Kan? Okay, not now. Now is not the right time to buy yet lah, sebab dia masih candle lah merah, masih sendu lagi, masih bawah EMA 200. Semua bukan masa lagi. Tapi boleh perhati. So this is how we use the watch list with the combination of alerts just now untuk kita perhati, untuk kita monitor saham-saham ni. So setiap hari tengoklah ni. Setiap malam boleh buat homework, tengoklah yang mana yang dah bersedia untuk dibeli untuk minggu tu ataupun untuk esok harinya. Kan? There's no magic formula to it. It's just simple as that. Kan? Kita just kena monitor je. Bila sampai masanya kita boleh beli. Just standby the reserve cash dalam tangan untuk beli. Kan? And of course kaji saham-saham ni hopefully fundamental baguslah. Balik kepada saham tadi kan. So kalau kita tengok sini, most of these are actually fundamentally bagus. Kalau tengok harta ni, fundamental dia 8.9. Alamak, keluar pula. Value by analyst. Saham score sort. Kan? Tengok Kosan. Kosan ni pun fundamental bagus. Teknikal tak bagus lagi. Teknikal tak bagus, bukan masa untuk masuk. Kan? Tapi fundamental dia bagus. Kan? So you know dia punya confidence level tu lagi tinggi lah kan. Okay. Alright. Okay, itu saja yang saya nak boleh share untuk hari ini. Hopefully bermanfaat untuk semua. And apa-apa komen je lah dekat YouTube je komen tu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.